弟兄姐妹，大家早！让我们一起的来敬拜我们的主。愿主与你们同在，愿主也与你同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿。”来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝、圣父、圣子、圣灵。赞美归于主，从现在直到永远。阿们。求解心主文，我们一起来。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的王，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀以为至上。阿们。相信你，叫一切相信你，不至灭亡，反得永生。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。主，我谢谢你，谢谢你的救恩，今天领导了我们，还要继续的领导全世界。哈利路亚！
今天是降临第2主日，让我们一起的来先读今日主文。当受赞美的主啊，主要教训我们，曾使书卷圣经铸成，求主使我们能听、能读、能记、能学，心里思想明白。这因救主圣言所得的忍耐和安慰，可以恒心坚守上帝借我主耶稣基督所赐予我们永生的盼望。阿们。主耶稣的圣福音记载在约翰福音3章16至17节。荣耀归于主耶稣。约翰福音3章16至17节。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这是基督的福音。赞美归于主基督。 Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Allah, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan dan diagungkan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini sekali lagi Tuhan membawa kami ke dalam ruangan ibadah kami melalui kebaktian online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan hadirat Tuhan memenuhi kami di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami berdoa khususnya firman Tuhan yang kami akan dengar, biarlah roh Tuhan mengambil tempat di hati kami, baik di hati kami dan pikiran kami. Roh Kudus memimpin kami supaya firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur semua ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, Christmas akan datang lagi. Ini memberikan kita peluang untuk menyebarkan Injil atau berita baik tentang kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, sambutan Christmas pada tahun ini agak berbeza dengan sambutan Christmas pada tahun-tahun yang lalu. Dunia sekarang menghadapi pandemi COVID-19, termasuklah negara kita, Malaysia. Dan saya percaya kita sudah tahu, sudah dekat 1 tahun dunia menghadapi pandemi COVID-19. Begitu juga sudah berapa bulan kita tidak dapat beribadah di gereja, khususnya kita yang berada di kota Kinabalu, karena kita masih berada dalam zon merah dengan arahan PKPB. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, di tengah musim Christmas pandemik ini, kita mungkin terbatas dengan banyak perkara, tetapi untuk memuliakan Tuhan, tidak ada yang terbatas karena kita dapat mengadakan sambutan Christmas dengan berbagai cara, termasuklah dengan cara atas talian atau online bersama-sama dengan keluarga. Jadi saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan kita sebentar tadi dalam Injil Yohanes, bab yang ketiga ayat 16 hingga 17 berkata, saya mau mengangkat satu tema, yaitu Christmas adalah masa untuk memberi. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Christmas adalah masa untuk memberi. Seperti yang kita tahu, Christmas adalah masa penggenapan janji Allah. Dan ia juga adalah masa untuk kita memberi. Tuhan sendiri telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus memberi untuk mencerminkan kasih Allah kepada kita. Ada 3 pelajaran yang kita akan pelajari bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang pertama, Allah menyatakan kasih-Nya. Bersama-sama dengan saya, Allah menyatakan kasih-Nya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kasih yang tidak berubah, yaitu salah satu sifat semula jadi Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada
di dalam Dia. 1 Yohanes 4:16b. Jadi saudara dan saudariku dalam kasih dalam Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang tidak berubah. Dan kasih Allah juga adalah kasih yang tidak bersyarat. Allah tidak hanya mengasihi orang yang baik, kudus, atau orang yang kaya, tapi Allah juga mengasihi dunia, yaitu setiap orang, termasuklah mereka yang tidak mempunyai kasih dan tidak percaya. Saudara dan saudariku dalam kasih Tuhan, kasih Allah tidak sama dengan kasih manusia yang seringkali boleh berubah. Nah, saya ambil contoh keluarga kami. Anak saya, Eliana, selalu mengucapkan kata I love you kepada saya dan ibunya. Dia akan katakan berkali-kali jika dia gembira atau sesuatu yang dia minta dia dapat. Nah, itu menunjukkan satu kegembiraan bagi dia. Tetapi jika anak kami tidak gembira atau marah di antara kami berdua, yaitu ibu bapanya, dia hanya berkata salah seorang daripada kami, I love you. Contohnya, kalau dia marah kepada saya, dia hanya ucapkan I love you kepada ibunya. Lalu saya bertanya kepada dia, kenapa Eliana tidak cakap I love you kepada papa? Dia tidak pedulikan saya, dia lalu terus berjalan, membelakangkan saya. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, inilah sikap manusia. Kasih manusia hanya selalu berubah, tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang pengasih. Allah berusaha untuk mengasihi kita karena mengasihi itu adalah sifat semula jadi Allah. Dia tidak berubah dan begitulah kasihnya kepada saya dan kamu. Kasih surgawi yang tidak berubah dan tidak bersyarat ini telah diberikan kepada semua orang di dunia ini, tanpa mengira siapapun mereka. Kita harus mengingati dan mengkagumi dalamnya kasih Tuhan dan berkongsi kasih-Nya kepada semua orang, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan ini peluang yang baik di hari Christmas ini, kita boleh mengungsikan kasih Allah, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua, Allah yang memberi. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan saya, 2, 3. Allah yang memberi. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mengurniakan anaknya. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pemberian yang sesungguhnya, yaitu hadiah yang terbaik. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan pemberian, yaitu hadiah yang terbaik yang diberikan kepada kita, yaitu satu-satunya anaknya yang tunggal. Ia adalah pemberian yang terbesar untuk semua orang, seperti mana Abraham memberikan anaknya. Di dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, kata firman Tuhan. Diberikan untuk kita. Pemberian ini adalah pemberian yang sepenuhnya. Maksud memberi itu adalah Allah tidak menghantar anaknya, tetapi Dia telah memberikan anaknya, yaitu dengan penyerahan atau pengorbanan yang sepenuhnya. Allah memberikan anaknya kepada dunia dan di atas kayu salib. Di dalam Roma bab 8 ayat 32 berkata,
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan memberi anaknya yang tunggal kepada kita. Dia memberi dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuhnya dia menyerahkan anaknya untuk datang ke dunia ini. Di sisi ketika lahir, dia mati di atas kayu salib. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita contoh yang benar dan memberi supaya kita juga harus memberi dengan murah hati dan bersungguh-sungguh sebagai balasan kepada apa yang kita telah terima daripadanya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, memberi adalah sebagian daripada sifat semula jadi Allah. Karena dia telah berikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa kita. Kita menyebut pemberian tahun ini sebagai pemberian Christmas Raya. Seperti mana yang telah kita lakukan setiap tahun dengan mengucap syukur kepada Tuhan pada tanggal 25 Desember dengan memberi sampul Christmas Raya. Di tengah pandemik COVID-19 ini atau musim Christmas ini, kita mengalami pandemik, kita mungkin terbatas dengan banyak perkara, tetapi pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi. Marilah kita terus menabur benih melalui pemberian untuk memastikan misi Allah tidak terhalang. Karena kita, itu saya dan kamu, telah terima kasih daripada Allah. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, saya dan kamu telah menerima kasih daripada Allah. Yang ketiga, bagaimana kita melihat poin yang ketiga, yaitu Allah yang menyelamatkan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Allah yang menyelamatkan. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Setiap orang yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Apakah maksudnya ini? Yaitu keselamatan yang percuma. Dunia percaya kepada Yesus, kita diselamatkan dari kebinasaan. Dosa kita diampuni seperti dalam firman Tuhan. Berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Begitu juga di dalam Matius bab yang pertama ayat 22 hingga 23 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu menunjukkan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal maksudnya tinggal bersama Allah untuk selama-lamanya. Tidak akan terpisah lagi dari hadirat Allah. Janji Immanuel digenapi, maksudnya Allah menyertai kita, seperti mana kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 17 ini.
Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, tujuan utama kasih Allah adalah untuk menyelamatkan kita daripada segala dosa kita. Dan supaya kita memiliki hidup yang kekal dengan mempercayai anaknya itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Ianya adalah anugerah Injil yang tidak bergantung kepada usaha kita, tetapi melalui anugerahnya dan iman kita kepada Yesus Kristus. Inilah harapan dan maksud Christmas. Dan kita harus terus mengungsikan Injil karena kita mempercayai Allah adalah Allah yang tetap menyelamatkan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jadikanlah Christmas tahun ini Christmas yang bermakna bersama baik diri kita dan juga bersama dengan keluarga kita. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, di tengah musim Christmas pandemik ini, kita mungkin terbatas dengan banyak perkara. Tapi ingatlah, pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi. Marilah kita terus menabur benih melalui pemberitaan pekerjaan Allah ini untuk memastikan misi Allah tidak terhalang. Karena kita, itu saya dan kamu, kita telah menerima kasih daripada Allah. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jadikanlah Christmas tahun ini adalah suatu perayaan yang bermakna dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui perayaan Christmas yang kita rayakan pada tahun ini. Ingatlah kasih Allah yang sungguh besar kepada kita semua. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Ini waktunya untuk kita memberi. Seperti mana Allah telah memberi anaknya yang tunggal untuk kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar dan pelajari pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu telah mengambil tempat di hati kami, dan kami melakukan firman Tuhan menurut kehendak-Mu. Dan biarlah perayaan Christmas tahun ini menjadi perayaan Christmas yang sungguh bermakna di dalam kehidupan kami dan juga dalam keluarga kami. Walaupun kami menghadapi Christmas dalam musim pandemik ini, tapi itu tidak menghalang kami untuk mengucap syukur dan merayakan kesyukuran kami dan memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Dan kami berdoa Tuhan, jadikanlah kami berkat melalui perayaan Christmas ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, Amin. 我们来兼顾我们的信心，一起的宣读尼基亚信经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，以父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害、受死、埋葬，照圣经第三日复活，升天，坐在父的右边。将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。
我信圣灵为主，并是生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。我承认是最势力的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。各位弟兄姐妹，大家好。现在有一点报告啊。首先，我还是感谢你们每位弟兄姐妹能够帮助教会，把金钱来奉献，来去买礼物。我们谢谢大家，上帝祝福你们。现在有几项的报告是：第一，我们本堂的线上迷你圣诞庆典，我们的要录影的是透过视频连接的，是在12月14号礼拜一晚上8点。我希望大家能够把这个时间能够我们在一起来连线在一起。下来是讲到圣诞日祝宴录音我希望你们有个准备的心，来怎样去把你的祝愿给到其他的人，来帮助他们，来祝福他们。这个祝愿的录音是在12月18日晚上8点，也是要准时在视频的连接进行。希望大家能够在这个时间能够顺利的进行。还有是第三，就是圣诞节的崇拜，是联合的崇拜，12月25日星期五，在这个月的联合圣诞的崇拜将会有一个圣诞节呈现比赛，如有会友要参与这个呈现，请你赶快回应发给出表格，并自己进行自己的视频录音，你要自己来录音这个录音的时间是1分钟这个若是你没有，你不要的，也是把那个表格来发给米莉姐妹，使到她知道你们不要是这样。还有其他的是讲到是的汇报，你可以看电子的汇报我们的 bulletin 里面你可以去检查，在那边看。谢谢大家，这是很短的一个报告。阿们。愿全能的上帝怜悯你们，借着主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪，借着圣灵的大能加强你们侍奉主的力量，保守你们进入永生。现在我们既然借着主耶稣基督与上帝和好，因此我们应该彼此和好。愿主的平安常你们同在，也常你们同在。你们心里当仰望主，我们心里当仰望主。我们应当感谢我主上帝，感谢我主上帝是应当的。无论何时何地，感谢赞美主，全能的圣父，创造天地万物的主，这是合理的，也是我们本分的喜乐。现在我们感谢主，因为被释放的日子已到了，因主的灵的胜的权柄审判世人，使万物更新。因为这样，我们与天使和天使长
天上的会众一同称赞颂扬荣耀的圣名，常赞美主说：圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主，主的荣光充满天地，荣耀归于至上的主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来坐下来或跪下来。我们的天父，一切荣耀都归于主，在主恩慈中将独生圣子耶稣基督赐给我们，为救赎我们，受死在十字架上。他在那里一次奉献自己，为全世界的人做完全的是罪祭。主以设立的圣礼，叫我们永远纪念主尊贵的死，并在圣父书上吩咐我们常常遵行，直到主在降临的日子。我们谦恭呼求慈悲的父，垂听我们，借着圣灵的大能，使我们遵照圣子我主耶稣基督设立圣餐的命令，领受天父所造的这饼和酒，为纪念主受死遇难，就能同享主至贵的身体宝血。救主被卖的那一夜，拿起饼来，就写了，拨开，分给他的门徒说：你们拿这个吃，这是我的身体，为你们死的，你们每要这样行，以纪念我。晚饭以后，又照样拿起杯来，就写了，对你们徒说：你们都喝这个，因为这是我的血，就是新约的血，因为你们和众人免罪流出来的。你们每逢喝的时候，要这样行，以纪念我。阿们。我们一起，基督已经受死，基督已经复活，基督将要再来。我们拨开这个饼，以便在基督里分享。我们虽然都类似个饼，一个身体，因为我们都是分享这个饼。凡被请赴羔羊的，这婚宴有福了。我们要欢喜快乐，将荣耀归于主。上帝所赐给子民的圣物，当存信心谦卑前来领受这饼和酒，纪念基督为你受死，当以信心和感谢领受他在你的心里。我们遵照救主的教导，我们来同行祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，
如同老是得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，世世无尽。阿们。各位弟兄姐妹，现在我们来站立，愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的父降在你们中间，常与你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣的名。阿们。